Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. InsyaAllah hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Sebelum terlambat, saya ucapkan selamat kembali ke sekolah dan selamat memasuki gerbang sekolah menengah. Okay, memang kita tak berjumpa lagi, tapi sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Ustazah Nur Hafizah akan mengajarkan kamu subjek pendidikan Islam. Okay, sebelum ni kita tengok buku teks, nampak gambar buku teks pendidikan Islam yang anda akan belajar. Dan saya minta kerjasama pada para pelajar untuk anda mendownload buku teks secara digital sebagaimana yang tertera yang terdapat dalam grup WhatsApp kamu. Okay, menggunakan link yang telah diberikan. Okay, saya, sebagaimana, siapa saya, anda semua boleh tengok gambar yang ada. Okay, so saya minta kerjasama untuk kamu menyediakan kepada saya buku tulis untuk kita buat nota sedikit lah. Supaya kita dapat belajar isi pelajaran yang berguna untuk kita pada masa akan datang. So, kita tidak menjadi orang yang rugi. Okay. Sebelum tu saya akan perkenalkan kamu tentang buku teks dan memperkenalkan anda semua dengan penulis buku teks tersebut. Siapakah yang menulis buku teks pendidikan Islam? Okey, buku teks pendidikan Islam ni ditulis oleh 3 orang penulis. Yang pertama Rijaluddin, yang kedua ditulis oleh Nur Rafidah dan ketiga Wan Ahli Akbar bin Wan Abdullah. Ini gambar dia, penulis dia. Okay, awak akan tengok buku teks ni, awak akan kenal. Kita akan pegang buku teks ni selama 1 tahun untuk belajar lah. Okay, seterusnya saya minta anda semua cuba kita lihat apa yang kita akan belajar dalam buku teks ni. Dalam pendidikan Islam tingkatan 1, kita akan belajar lebih kurang ada 6 bahagian. Yang mana bahagian-bahagian tu dia bahagi berdasarkan subtopik penting dalam pendidikan Islam. Okay, maybe kemungkinan kamu akan rasa ada persamaan suara rendah mendengar, tapi dia lebih mendalam. Okay, kita tengok satu persatu bahagian tilawah. Bahagian pertama adalah bahagian tilawah. Kita akan belajar tentang mukmin. Pelajaran pertama, mukmin yang bertakwa, memohon kebahagiaan kedua, memohon kebahagiaan hakiki, Maha Suci Allah, Allah Maha Kuasa, indahnya tajwid. Segala puji bagi Allah, iblis dan syaitan yang durjana, sabar menghadapi dugaan kehidupan, makanan halal lagi baik. Okey, dia dalam bidang Al-Quran ni kita akan terbahagi kepada 3 ya, anak murid semua. Yang ni bahagian ayat hafazan, pelajaran 1 hingga 4 dan juga kita akan belajar pelajaran 5 adalah tajwid dan pelajaran 6 hingga 9 merupakan ayat kefahaman. Okey, kalau ayat hafazan awak perlu hafal, ayat kefahaman kita faham apa yang terdapat intisari dalam ayat tersebut. Seterusnya kita akan belajar bahagian hadis yang ada 3 tajuk. Hadis sumber hukum, yang kedua ikhlas dalam kehidupan, yang ketiga jihad dalam Islam, itu bahagian hadis. Yang ketiga kita akan belajar bidang akidah. Ini pelajaran 13 hingga 16, Islam agama fitrah. Yang kedua, akidah Islam, beriman kepada Allah, Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Okey, subtopik ini, topik pelajaran-pelajaran ini kita akan belajar secara lebih mendalam, yang supaya kita boleh adaptasi, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Seterusnya kita akan belajar dalam, kita dah pergi hadis, akidah, kita akan masuk bidang ibadat atau fiqh, yang mana kita akan belajar tentang konsep ibadat, kita akan belajar bersuci, kita belajar tentang istinja, wuduk, mandi wajib dan juga solat mercu kejayaan. Dalam topik ni bukan kita belajar je, kita akan buat sedikit amalilah. Kita lihat, kita perbetulkan cara kita nak mandi wajib macam mana, wuduk dan sebagainya. Seterusnya kita akan belajar bahagian sirah. Sirah ni macam akhlak, sirah, sejarah tamadun Islam. Kita belajar tentang riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana siapakah Nabi Muhammad,
di mana dia dilahirkan, siapa isteri dia, siapa anak dia, bagaimana sifat peribadi dia dan sebagainya, semua kita akan belajar. Kemudian selepas tu kita akan belajar tentang era masyarakat jahiliah yang mana kita akan belajar tentang apa itu masyarakat jahiliah, bagaimana dari segi aspek kepercayaan dia, bila datang Islam apa yang berubah, apa yang berlaku. Okey, kita akan belajar. Kemudian kita akan belajar keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Siapa Khulafa' Ar-Rasyidin? Mereka ini 4 orang sahabat yang menggantikan Rasulullah untuk memerintah setelah baginda wafat. Seterusnya kita akan belajar bidang akhlak Islamiah, ada 4 tajuk. Jadi kita belajar tentang akhlak terpuji hiasan diri. Bagaimana adat terpuji ni jadi hiasan diri. Yang kedua kita akan belajar tentang amanah, tonggak kesejahteraan, kepentingan amanah. Kenapa perlu amanah? Apa itu amanah dalam kehidupan? Kita akan belajar. Kita belajar tentang ilmu cahaya kehidupan, maruah diri, cermin peribadi, benda-benda okey. Seterusnya kita akan masuk sedikitlah pelajaran mukmin takwa. Kita baca, hafal dengan tajwid. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, yakni kitab. Saya tak nak baca panjang sebab takut kekurangan masa. Okey, Alif Lam Mim yang mana Allah nak cerita tentang kitab Al-Quran yang tak ada sebarang syak, yang menjadi petunjuk orang bertakwa. Allah nak cerita siapa. Allah beritahu ke ayat seterusnya siapakah orang yang bertakwa. Dia ciri yang pertama, beriman pada benda gaib. Okey. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, membelanjakan, mendermakan sebagian harta yang Allah bagi kat dia, dia bagi kat orang lain. Dia kongsi, share nikmat. Okey, yang keempat, dia beriman dengan kitab Al-Quran dan kitab yang turun sebelum Nabi Muhammad. Ada berapa kitab? Ya, seterusnya Allah beritahu ni mereka ni ulaika humul muflihun. Mereka ni ada orang berjaya. So cara nak Allah bagi resipi, Allah bagi tip cara kita nak berjaya. Kita tengok Al-Quran tak ada. Okey, kita datang ni. Okey, kita tengok apa benda gaib. Benda gaib ciri orang bertakwa, benda beriman pada benda gaib. Benda beriman kepada perkara gaib. Apa dia? Syurga, neraka, malaikat dan benda tu gaib. Kita tak nampak dengan mata kasar tapi benda tu ada. Allah dah beritahu, Allah dah cerita dalam Al-Quran. Kedua, kita diri solat. Solat 5 waktu. Kita ingat, besar macam mana pun kita, solat wajib. Sebab bersolat ni yang membezakan kita antara Islam dan bukan Islam. Dan juga amalan pertama yang Allah akan hisap ke akhirat kelak. So, saya minta kerjasama. Dah cuti ni, tolong jangan tinggal solat. Sebab kunci kejayaan seorang mukmin berada pada solat. Seterusnya, beriman pada kitab dan hari akhirat. Okey, kita lihat seterusnya. Ustazah nak minta para pelajar aktivitinya baca dan hafal. Okey, dekat di skrin tertera beberapa potongan ayat telah dipotong sedikit demi sedikit untuk awak hafal. Saya minta awak ulang ayat ni sebanyak lebih kurang 15 kali lah. Yang mana 5 kali awak buka mata, 5 kali tutup, 5 kali buka. Contoh Alif Lam Mim 5 kali buka tutup. So awak akan bermain dengan mata sehingga ulaika humul muflihun. Saya minta awak hafal. Dan awak saya minta kerjasama tolong salin ayat ni sebanyak lebih kurang 3 kali lah bagi setiap ayat ni. 3 kali supaya awak, bila awak dah hafal, awak dah baca, awak tulis, insyaAllah dia akan mudah menempatkan di dalam kotak minda kita. Seterusnya saya minta awak salin petik writing berkaitan dengan ciri orang bertakwa. Salin, tulis dalam buku. Okey, kalau tak ada buku lagi, awak carilah kertas mana-mana. InsyaAllah bila dah buka sekolah boleh bersemuka. Saya minta awak tampal pada buku yang sebenarnya. Saya minta kerjasama pelajar. Semoga sedikit pembelajaran ni kita sama-sama dapat gunakan masa yang ada dengan benda baik. Dan pesanan saya buat yang terakhirnya, tolong jaga solat. Sebab solat merupakan satu
satu elemen penting dalam nak jadikan kita seorang mukmin yang bertakwa dan juga nak berjaya dunia dan akhirat. Saya akhiri kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat menghafal. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih.